Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim. Bertemu semula kita dalam siri kali ini, yang mana saya akan kongsikan dengan tuan-tuan potongan daripada ayat Al-Quran daripada surah Yusuf. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa ma ubarri'u nafsi, innan nafsa la'ammaratun bis-su'i illa ma rahima rabbi. Inna rabbi ghafurur rahim." Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan ungkapan kata-kata yang diungkapkan oleh isteri Al-Aziz. Apa kata beliau? "Dan aku tidak menganggap diriku bersih dan tidak membebaskan dari kesalahan. Kerana sesungguhnya nafsu itu banyak menyuruh pelakunya kepada perbuatan maksiat kerana mencari kelezatan dan keenakannya. Melainkan siapa yang diberi perlindungan oleh Allah, sesungguhnya Allah Ta'ala itu Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani." Hadirin sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat ini jelas menunjukkan bahawa bagaimana isteri Al-Aziz, dia kata apa tuan-tuan? Innan nafsa la'ammaratun bis-su'. Sesungguhnya hawa nafsu itu, dalam bahasa kita hawa nafsu, la'ammaratun bis-su', benar-benar mengajak pelakunya melakukan maksiat. Tujuannya apa? Maksiat ini tuan-tuan, tujuannya adalah untuk mencari kelezatan. Tetapi kelezatan yang disebutkan itu adakah ianya berkekalan ataupun ianya hanya sementara sahaja? Tak lain tak bukan, kelezatan pada maksiat itu hanyalah sementara semata-mata. Ia bukanlah kelezatan yang berkekalan seperti mana kelezatan bagi orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada mereka itu syurga. Sebab itu kalau kita lihat bagaimana syaitan yang ianya tahu bahawa ia akan dicampak ataupun dia akan dicampak oleh Allah ke dalam api neraka, dia nak ajak sekali manusia supaya sama-sama duduk dalam api neraka dengan dia. Itu kerja syaitan. Dia nak merosakkan kita. Dia nak ajak kita teman dia masuk neraka. Itu bagaimana syaitan menyatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, "Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in." Kata syaitan kepada Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Tuhanku, seperti mana engkau telah aghwaytani, mencampakkan aku ke dalam api neraka, la uzayyinanna lahum fil ardi." Aku pasti akan menghiasi ataupun menghiaskan untuk mereka, iaitu para manusia di muka bumi ini, wa la ughwiyannahum ajma'in, dan aku pasti akan campakkan mereka sekali semua ke dalam api neraka. Maknanya dia nak ajak kita masuk sekali ke dalam api neraka. Tetapi bagaimana Allah Ta'ala menyatakan bahawa syaitan tidak berhenti ungkapannya di situ sahaja. Dia menyebut dalam ungkapan yang seterusnya, "Illa ibadaka minhumul mukhlasin." Melainkan hamba-hambamu yang mereka itu di kalangan orang-orang yang mukhlasin, yang dibersihkan. Maknanya mereka yang terselamat daripada mengikut hawa nafsu. Menjadi satu sunnah, satu tabiat kehidupan, tradisi dalam kehidupan dunia ini, bahawa manusia itu kehidupannya dihiasi dengan perkara-perkara yang menyeronokkan. Hawa nafsu lah. Sebab Allah Ta'ala ciptakan manusia ini bersekali dengan Allah Ta'ala cipta hawa nafsu. "Wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha." Demi jiwa yang Allah Ta'ala kata kami ciptakan bersekali dengannya, dan apa yang telah diciptakan untuknya. Dicampakkan padanya itu perkara yang buruk dan perkara yang takwa yang baik. Maka beruntunglah, berjayalah, menanglah orang-orang yang terselamat daripada mengikut hawa nafsu. Dan hancurlah, rosaklah, musnahlah, punahlah orang-orang yang mengikut hawa nafsu. Tuan-tuan, sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan kita di muka bumi ini, kita hanya ada dua pilihan saja. Imma lorong yang sebelah kanan, wa imma lorong yang sebelah kiri.
Sama ada kita nak ikut jalan yang lurus, yang benar, ataupun kita mengikut lorong-lorong yang syaitan telah menghiasinya. Sebab itu Allah Ta'ala menyatakan wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uh, dan sesungguhnya jalan aku ini mustaqim, lurus, maka ikutlah ia. Jangan ikut syaitan. La tattabi'uhu, jangan kamu ikut syaitan. Kan? Jangan kamu ikut dia. Kerana kalau kamu ikut dia, innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan itu dia adalah musuh kamu yang sangat nyata. Manusia melihat bahawa kehidupan di dunia ini sangat menyeronokkan, maka dia tertipu. Dia sanggup meruntuhkan apa yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia mengikut kehendak syaitan. Dia mengikut kehendak orang-orang jahat. Dia mengikut kehendak musuh-musuh Islam. Dia mengikut hawa nafsu mereka yang ingin meruntuhkan keluhuran, keindahan, kecantikan agama yang sangat indah ini. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala menuntut daripada kita sebagai manusia untuk membina satu peradaban yang sangat-sangat hebat, yang sangat-sangat mulia, untuk kita mencapai kepada satu matlamat, objektif besar dalam kehidupan kita, iaitu menta'abbudkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah matlamat paling besar. Tujuan Allah Taala cipta kita, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku nak jadikan di muka bumi ini khalifah, pengganti, pemimpin yang melaksanakan titah perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan matlamat besar Allah Taala cipta kita dan juga jin, tak lain tak bukan adalah untuk menta'abbud, menghambakan diri kita kepadanya. Seperti mana ayat yang disebutkan dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan juga manusia, melainkan tujuannya supaya mereka menyembah. Maknanya mengikut segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah Taala suruh kita ikut perintah dia, maka kena ikut. Jangan lawan. Dan itulah yang sentiasa dipesan, diingatkan oleh khatib di atas mimbar Jumaat melalui firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian mati melainkan dalam keadaan kalian itu menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa bermakna, takwa maknanya apa tuan-tuan? Al-imtithalu bi awamirillah wal ijtinabu binawahillah, mengikut titah perintah Allah dan meninggalkan apa yang Allah Ta'ala larang. Mudahnya begitu apabila kita memahami takwa. Seruan takwa yang diulang-ulang sebut oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran sekitar 150 kali lebih. Bagaimana seruan takwa itu diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita? Kerana apabila manusia itu tidak ada benteng takwa, dia akan mengikut hawa nafsu dia. Dan akhirnya dia meruntuhkan peradaban, meruntuhkan kehendak Allah. Dia meruntuhkan apa yang diperintahkan oleh baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sahabat melawan hawa nafsu mereka? Bagaimana para tabi'in melawan hawa nafsu mereka? Bagaimana salafus salih melawan hawa nafsu mereka? Akhirnya mereka berjaya sampai capai berada pada kemuncak peradaban yang sangat hebat di muka bumi ini. Tapi sebaliknya apabila manusia mengikut hawa nafsu, tuan-tuan tengok dengan mata kepala kita sendiri apa yang berlaku kepada dunia hari ini. Hancur sehancur-hancurnya. Mereka menyatakan kamilah yang paling bertamadun, kamilah yang paling hebat dalam mencipta sistem dan sebagainya. Rupa-rupanya merekalah yang menghancurkan peradaban, merekalah yang menghancurkan tamadun, merekalah yang menghancurkan segala-galanya kerana mengikut telunjuk syaitan. Allah Ta'ala berpesan pada kita, fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur. Janganlah sesekali kamu mengikut ataupun kamu tertipu dengan kehidupan dunia, dan janganlah kamu tertipu dengan penipuan yang nyata. Sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ingat, apabila Allah Ta'ala menyuruh kita melakukan kebaikan, pasti di sana ada kebaikan, hasil yang sangat indah yang bakal kita peroleh. Sebaliknya, bila mana Allah Ta'ala mencegah kita daripada melakukan sesuatu perkara, jangan ikut syaitan, maka di sana sebenarnya
ada keburukan. Kalau kita tempuh juga, kita lawan juga, kita ikut juga syaitan, pasti satu hari kamu akan berada di lembah yang sangat hina, kamu menghancurkan diri kamu sendiri, sama ada di dunia maupun di hari akhirat. Wal'iyadzubillah. Jadi, apa yang disebutkan oleh isteri Al-Aziz dalam surah Yusuf yang kita bacakan di awal tadi, menunjukkan bahawa keindahan, kelazatan hawa nafsu itu hanyalah sementara, penghujungnya adalah kehinaan dan juga kemusnahan. Semoga kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mengikut hawa nafsu, kembali mengikut telunjuk Al-Quran, kembali mengikut pesanan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, para ulama, orang-orang soleh di kalangan umat Islam yang mengajak kita kepada kebaikan. Tinggalkan hawa nafsu yang sia-sia, yang boleh merosakkan kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Sehingga bertemu lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.